Saya tak disangka lah dia sakit macam tu. Dia lumpuh, tak boleh jalan. Saya reda lah apa yang jadi atas saya. Saya amat-amat sedih sangat. Baling, Kedah, daerah kedua terbesar di negeri jelapang padi ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Bersamamu kali ini ke kampung Bukit Mok bagi mendekati keluarga Abdul Wahid Abdul Majid, 40 tahun, menghidap sakit lumpuh. Dia percaya setiap ujian ada hikmah di sebaliknya. Segala cabaran dan dugaan diharungi bersama isterinya, Rohani Ramli, 43 tahun. Sejak berumah tangga 12 tahun yang lalu, bapa kepada seorang cahaya mata ini terus tabah berjuang demi kelangsungan hidup. Sebagai ketua keluarga, dia bertanggungjawab mencari rezeki untuk keluarga tercinta. Namun, semua terbatas dengan apa yang menimpa dirinya kini. Saya tak disangka lah dia sakit macam tu. Dia lumpuh, tak boleh jalan. Saya reda lah apa yang jadi atas saya. Saya amat-amat sedih sangat. Abdul Wahid pernah bekerja sebagai tukang kebun dan mengambil upah memotong rumput dengan pendapatan RM500 sebulan. Ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Pada bulan Januari 2022, Abdul Wahid mengalami strok. Pakar perubatan menasihatkan agar dia menjalani pembedahan akibat ketumbuhan di kepalanya. Nasib tidak menyebelahi Abdul Wahid. Setelah menjalani pembedahan, Abdul Wahid tidak boleh berjalan seperti sedia kala. Abdul Wahid sekeluarga tinggal di rumah ini sejak 2 tahun yang lalu. Walaupun rumah ini kelihatan uzur, Rohani bersyukur kerana masih ada insan yang prihatin membenarkan dia sekeluarga tinggal di sini tanpa sebarang sewaan. Malah, tuan rumahnya juga berbesar hati sekiranya Rohani sekeluarga dapat menjaga rumah dan tanah ini sebaik mungkin. Saya berterima kasih kepada tuan rumah dan tuan tanah membenar saya tinggal di sini dengan sekeluarga. Lantaran itu, Rohani terpaksa menggalas tugas sebagai ketua keluarga. Sebelum Abdul Wahid jatuh sakit, dialah yang bertanggungjawab menjaga keselesaan kediamannya. Kini, Rohani bersama anak terpaksa mengambil alih tugas membaiki atap rumah bagi mengelak kebocoran apabila hujan. Saya lah jadi ketua rumah, ambil berat makan upah orang, tanggung pembelanjaan anak sekolah, lepas tu suami. Sebelum ini, Abdul Wahid pernah menjalani rawatan susulan di hospital. Namun apakan daya, kewangan yang tidak mencukupi. Setiap hari, Rohani akan memberikan minuman herba bagi mengurangkan kesakitan yang dialami suaminya. Bagi Rohani, apa jua pengorbanan yang dilakukan, dia selalu berdoa kepada Yang Maha Esa semoga suaminya cepat sembuh. Saya bukan tak mau bawa susulan pergi ke hospital. Memang payah sangat saya nak bawa pergi. Nak cari nak upah orang lagi. Tak tahulah saya nak buat macam mana. Saya pun susah hatilah. Macam kalau ambil ubat dia tu memang tak boleh nak pergilah susulan dia tu. Saya terpaksa cerita kat doktor lah. Kata macam sebulan sekali ke 2 kali macam tu saja. Muhammad Adib Wafi Abdul Wahid, 10 tahun. Anak tunggal harapan keluarga. Dia satu-satunya anak yang memberi semangat kepada Abdul Wahid untuk meneruskan kehidupan. Dikala Abdul Wahid diduga, Muhammad Adib sentiasa membuatkan Abdul Wahid lebih cekal dan tabah dalam mengharungi perjalanan hidupnya.
Bagi Rohani, ujian hidup yang dialami bersama keluarga tidak sama sekali akan mematahkan semangatnya untuk terus berusaha demi keperluan makanan harian mereka sekeluarga. Apabila tiba musim durian, dia mengutip buah durian milik tuan tanah untuk dijual. Rohani mengutip buah durian sekadar mengikut tempahan kerana dia tidak boleh membawa kenderaan untuk menjual sekiranya diambil berlebihan. Pelanggan Rohani hanya sekitar penduduk tempatan. Walaupun dalam cuaca yang tidak menentu, Rohani tetap berusaha mencari rezeki. Saya terima kasih kepada Tuan Tanah untuk membenarkan kutip buah durian ni jual untuk sumber pendapatan anak sekolah, barang-barang dapur, ubat kos rawatan dia, ke hospital, belanja minyak kereta diorang, bawa kami ke hospital. Mujurlah kali ini buah durian dapat dikutip sebanyak mungkin untuk dijual sebagai perbelanjaan buat keluarga. Rohani menjual durian kampung ini dengan harga RM5 sekilogram. Okey. Terima kasih ya. 15 tu. 15 kilo. Betul je lah. Terima kasih. Saya lah jadi ketua rumah, ambil berat makan upah orang, tanggung pembelanjaan anak sekolah, lepas tu suami. Seawal jam 7 pagi, Rohani memikul tanggungjawab menemani anaknya di hadapan rumah untuk dihantar oleh bapa saudara Muhammad Adib Wafi ke sekolah. Muhammad Adib Wafi bersekolah dalam darjah 4 di Sekolah Kebangsaan Baling, Kedah. Jarak dan masa perjalanan mengambil masa 10 minit dari rumahnya. Memang saya susah anak nak pergi sekolah, tak ada siapa nak ambil. Lepas tu pun tumpah jiran-jiran, buat saudara dia. Kalau dia boleh pergi sekolah, dia boleh. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Kalau dia orang tak bawa. Warung Mat Duan Roti Canai, Kampung Kuala Kedua, Ulu Legong. Di sinilah Rohani bekerja secara sampingan sebagai pembantu warung. Menurut pemilik warung, Kamal Mat Ridwan, apabila pelanggan terlalu ramai mengunjungi warungnya, dia akan menghubungi Rohani untuk bekerja sampilan di sini. Saya dapat tu keluarga dia besar, tu penyakit dia, stroke apa tu. Jadi bila orang ramai tahu panggil dia lah. Jadi dia bantu saya. Kurang-kurangnya dapat meringankan beban keluarga dia lah. Dengan pekerjaan ini, sedikit sebanyak dapat membantu perbelanjaan keluarga dan kos rawatan suaminya. Rohani sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat suaminya sembuh seperti sebelum ini. Saya berterima kasih kepada Abang Kamal ni sudi panggil saya kerja di kedai dia untuk menambahkan pendapatan saya. Saya berterima kasihlah kepada dia. Usaha Rohani untuk mencukupkan keperluan perbelanjaan harian sentiasa berterusan. Walaupun Rohani kelihatan letih, dia perlu bangkit menghadapi dugaan hidup dan sentiasa berusaha mencari rezeki dengan titik peluhnya sendiri. Rohani mendapat tempahan mencuci sebuah rumah di kampung Bonggol Lada. Dia perlu berjalan kaki selama 10 minit ke lokasi kerja. Walaupun pendapatan tidak menentu, Rohani tetap gigih dan tidak mudah patah semangat. Saya terpaksa kerja macam tu untuk mencari rezeki, tambah sikit pendapatan saya. Dulu abang kerja, sekarang dia tak boleh kerja, jatuh sakit. Saya lah ambil berat tentang dia, surat bubuk, ubat, segala apa-apa semua saya. Alah bisa,
Tegal Piasa. Rohani terus bersemangat bekerja bagi meringankan beban suami dan sekaligus dapat menampung kos sara hidup keluarganya. Saya memang letih sangat-sangat. Dua tiga kerja saya akan buat demi anak dan suami saya. Amat-amat letih sangat. Siang berlabuh malam, seharian Rohani mencari rezeki. Rohani sekeluarga bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Kasih sayang seorang isteri terhadap suami tiada nilainya. Rohani perlu memasak bubur untuk suaminya kerana Abdul Wahid tidak boleh makan makanan yang keras dan menyukarkan proses penghadaman. Bagi Abdul Wahid, meskipun tidak dapat menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain, dia tetap bersyukur kerana isterinya sentiasa berada di sisi. Juadah ini cukuplah sekadar dijadikan makan malam buat mereka sekeluarga. Sesekali terdetik di hati kecil Rohani, alangkah baiknya jika dia dapat menyajikan makanan yang sihat dan menyelerakan. Rohani sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat anaknya berjaya pada masa akan datang. Insan bergelar ibu ini tidak pernah berputus asa mengajar anaknya untuk menjadi terbaik dalam pengajian. Muhammad Adib bercita-cita untuk menjadi anggota polis. Saya memang letih sangat-sangat. Dua tiga kerja saya akan buat demi anak dan suami saya. Amat-amat letih sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum masuk. Mendengar kisah Abdul Wahid, syarikat Faiza Sdn Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Memang masuk memang ke sana. Wakil syarikat Faiza Zon Kedah, pengurus cawangan utara, Meja Setia Perwira Muhammad Wazir hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat. Sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Berapa kali operate Nak cakap tak boleh lah. Cakap jam 20 Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sdn Berhad dan sesuai untuk Abdul Wahid sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Okey Kak, ini adalah buku Faiza berkenaan dengan catatan liku-liku hidup kami punya founder Haja Faiza. Semoga ia menjadi panduan dekat kalau baca ni menjadi panduan sebagai motivasi kepada Kak sekeluarga. Terima kasih. Sama. Okey Kak, inilah sebahagian dari sumbangan daripada syarikat Faiza untuk Kak sekeluarga. Terima kasih. Sama. Tadi okey dah ni. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Baling, Muhammad Sahabuddin Bashir Muhammad, mewakili Ahli Parlimen Daerah Baling, Datuk Seri Panglima Abdul Aziz Abdul Rahim, mengambil langkah memberi sumbangan keperluan persekolahan kepada Muhammad Adib Wafi. Dengan sumbangan ini, Muhammad Adib Wafi kelihatan amat gembira serta lebih bersemangat untuk mengejar cita-citanya. Dan ini adalah salah satu usaha yang telah dilaksanakan kita sekian lama. Sekian lama dan ini akan berterusan
sehingga mana selagi mana kita ada kudrat dan tenaga untuk membantu, insya-Allah kita akan teruskan usaha-usaha Muni seumpama ini. Jadi ini salah satu sumber orang kata apa maklumat secara tak langsung dan secara langsung kita telah ambil tindakan dan bantuan sewajarnya. Jadi apa pun kita tetap berusaha dengan cara mana kaedah dengan kerjasama NGO ataupun macam kerjasama dari pihak bersamamu daripada TV3 ni dan semualah agensi-agensi ataupun NGO yang terlibat. Khususnya ahli Parlimen Baling tetap kita akan teruskan dan kita akan pastikan keluarga ini hidup sempurna seperti mana orang-orang lain juga di dalam Parlimen Baling ini, insya-Allah. Selain itu, Pergerakan Pemuda UMNO Parlimen Baling turut menyumbang pelbagai kelengkapan rumah dan peralatan elektrik bagi memenuhi keperluan keluarga ini. Sumbangan ini juga bagi meringankan beban dan memberikan keselesaan buat keluarga Abdul Wahid. Kelihatan raut wajah keluarga ini sangat gembira dan bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Mana kata kita mempermudahkan urusan orang, insya-Allah satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita juga. Itulah harapan saya kepada semua penyumbang-penyumbang, teruskan usaha Muni ini, insya-Allah kita sama-sama membantu dan meringankan permasalahan atau bebanan hidup golongan-golongan tertentu, insya-Allah kita akan selamat. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Restoran Sri Gunung Steamboat and Grill Baling turut sama meraihkan keluarga Abdul Wahid. Mereka sekeluarga dijemput untuk menjamu selera, menikmati juadah makan malam di sini. Pelbagai menu disediakan dan sememangnya akan membuka selera buat mereka sekeluarga. Harapan saya, doakan untuk suami saya agar cepat sembuh seperti sedia kala. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia redha dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, pasti ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 4 buah negeri, 3 keluarga dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keluarga Salamaih Bakar, keluarga Syekh Mustafa Ibrahim, dan keluarga Rokiah Mamat. 2 keluarga dari negeri Pahang Darul Makmur, keluarga Muhammad Naim Abdullah, dan keluarga Muhammad Sofi Jahaya. Menelusuri ke utara negara, 1 keluarga dari negeri Perlis, keluarga Nur Syahira Azmi. Manakala 1 lagi keluarga dari negeri Kelantan, keluarga Syamcik Derrahman. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan.